Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sekarang tengah baca Sahih Muslim. Bila Sahih Muslim, bila bab tajuk tu ialah tajuk yang diletakkan oleh al-Imam An-Nawawi. Sebab Imam Muslim letakkan tajuk bab. Imam Muslim letakkan tajuk bab. Jadi yang letakkan tajuk bab tu siapa? Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu bezanya. Beza Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari ialah Sahih Bukhari tajuk tu Imam Bukhari letak sendiri. Tajuk hadis tu, tajuk bab tu. Bab ilmu sebelum berkata-kata, bab sekian, itu Imam Bukhari dia sendiri letak berdasarkan kefahaman dia terhadap hadis tersebut. Beza dengan Sahih Muslim, tajuk bab tu diletakkan oleh orang lain, bukan Imam Muslim tu. Imam Muslim letak hadis je, tapi tajuk bab tu diletakkan oleh Imam Nawawi. Ya, tajuk kitab tu ya, kitab taharah, bab bersuci. Itu Imam Muslim letak. Ya, Imam Muslim. Tapi bab kecil-kecil tu Imam Nawawi rahimahullah, berdasarkan kefahaman dia. Sebab itulah syarah terbaik kepada Sahih Muslim ni adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah syarah terbaik. Apatah lagi Imam Nawawi ni dia ialah imam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi dihuraikan hadis berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Okey, faham tak? Faham? Okey, Busat 13 ya. Bab anjing tu. Bab hadis 213. Bab melakukan solat-solat dengan wuduk yang satu, membasuh dua tangan ketika bangun dari tidur, dan bahawa tidur bukanlah hadas. Tuan tu sudah. Tapi kita baca je. Tak ada masalah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah diiqamatkan salat. Mana Arab dia? Allah musta'an. An Anas radhiyallahu anhu qala, uqimatis salah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajula falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim wa lam yadhkur wudu'a. Telah diiqamatkan salat dan Nabi SAW sedang berbual dengan seorang lelaki, maka baginda tidak berhenti berbual dengannya sehingga tertidur sahabat-sahabat baginda. Kemudian baginda datang lalu salat bersama mereka, dan baginda tidak memperingatkan sebarang wuduk. Nabi tak kata pun, oi bangun, Nabi tadi ketidur kan, ambil wuduk. Betul lah bab diletakkan, bab tidak perlu, kerana tidur bukanlah hadas. Betul ke? Tidur bukan hadas? Tidur membatalkan wuduk atau tidak? Tidak batal. Tidak batal. Mana satu ni? Mana? Tidur nyenyak batalkan wuduk. Jadi kita faham maksudnya yang tidur ni tidur nyenyak ke tak nyenyak? Tidur tak nyenyak. Mazhab Syafi'i dia faham tidur dengan bukan berdengkur. Tidur ayam. Mazhab Syafi'i tidur macam mana yang tak batal? Duduk tetap punggung. Berdengkur macam mana pun, kalau tetap punggung tidurnya tak batal wuduk mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau sembahyang Jumaat dia duduk tegak macam ni, tapi masa-masa tengah khutbah, tempat Allahu Akbar, dia bangun, usap-usap muka, terus salat Allahu Akbar. Punggung letak. Kalau dia tidur, setengah orang kan bila ngantuk kan, dia tidur terangkat punggung belakang dia, maksudnya batal. Ataupun kadang-kadang yang tidur tu sampai kepala dia dah dekat lantai hari Jumaat. Pernah tengok tak? Biasa tengok. Jadi punggung dia terangkat belakang, tak tetap, maka batal. Ikut mazhab Syafi'i. Ada mazhab-mazhab lain dia kata tidak. Bukan kiranya punggung tetap tak tetap, itu bukan isu dia. Isu dia bukan tetap tak tetap. Isu dia adalah sama ada tidur nyenyak ataupun tidur tak nyenyak. Itu isunya. Sebab apa Nabi kata al-ain wika' sah. Mata itu pengikat kepada punggung. Mana mata pengikat punggung macam mana?
Maksudnya ialah bila mata kita terbuka, kita tahu apa yang keluar daripada punggung kita. Maksudnya bila kita sedar, kita kentut perlahan pun kita sedar. Tapi kalau kita tidur nyenyak, kentut macam mana kuat pun tak sedar. Betul tak? Jadi isu dia sekarang ni bukan isunya punggung tu tetap tak tetap. Isunya adalah nyenyak tak nyenyak. Jadi mazhab jumhur kata seperti, kalau bukan jumhur pun mazhab Hanbali dalam Alul Hadis semua mengatakan bahawa yang batal itu adalah nyenyak tak nyenyak isunya. Jadi kita boleh difahami daripada hadis ini bahawa para sahabat tadi tidur dengan tidur yang tidak nyenyak. Okey, walaupun berdengkur bukan dalil dia nyenyak. Sebab orang badan besar macam saya tidur dalam kereta pun kejap berbunyi. Betul tak? Tanya doktor. Betul tak doktor? Betul. Dengkur tu bukan tanda dia nyenyak. Betul tak? Betul. Sebab ada orang memang dia ni tengah-tengah meeting dia boleh tertidur macam tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Memang jenis yang dia punya saluran ni bukan nyenyak tu. Dengkur bukan dari nyenyak. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari dia kata hatta sebahagian para sahabat berdengkur. Sehingga ada sebagian sahabat berdengkur. Jadi berdengkur bukan dari nyenyak. Apa tu ustaz? Macam nak tahu nyenyak tak nyenyak? Macam nak bezakan tidur nyenyak dengan tidur tak nyenyak? Tidur tak nyenyak ialah kalau macam dia tidur sekali Allahu Akbar, dia bangun. Tak nyenyak lah tu. Kalau tidur nyenyak Allahu Akbar, maksudnya nyenyak, ambil sembahyang balik. Ataupun contoh nyenyak tak nyenyak adalah bila orang tolak peti duit tu. Kan? Kalau tidur nyenyak, orang tolak peti kat depan dia pun tidur lagi. Orang goncang peti tu dia tidur lagi. Tapi kalau lalu ada terbangun, ada tolak sudah. Dia sambung balik. Itu tidur tak nyenyak. Apa nak bezakan tidur nyenyak? Iaitu faqdul hawas. Kata para ulama itu hilangnya hawas, hilangnya dia punya anggota yang 5 tu, dia punya deria yang 5 tu, maksudnya dia sedang nyenyak tidur. Orang petik-petik dia, orang conteng, letak pen kat atas ni, letak bulu apa semua. Masa kita sekolah kita ngusik kawan kita kan, dia tidur juga. Maksudnya tidur nyenyak. Dah selesai, silakan. Kalau kita tidur nyenyak tapi kita yakin kita punya posisi tu semua sama macam sebelum kita tidur. Yang kalau kita tidur macam ni, posisi sama tidak menjadi dalil bahawa kita tak sedar angin keluar tak keluar. posisi sama tak bergerak. Kalau kadang kau dah tidur nyenyak, punggung tetap pun dia brot macam tu, dia kan sedar pun walaupun punggung tetap. Kalau tu punggung tetap, Tak percaya tanya suami atau tanya isteri. Ketiga. punggung tetap, angin memang takkan keluar. Itu yang dalil. Itu banyak Syafi'i kata bila punggung tetap betul-betul tetap duduk tegak macam ni, tetap angin tak keluar. Kalau keluar pun dia terasa keluar. Wallahu alam. Itu banyak Syafi'i. Siapa nak pakai banyak Syafi'i, pakailah. Saya tak kata banyak Syafi'i salah dalam masalah ni. Saya kata ini perbezaan pendapat. Jadi pendapat yang selamat itu tidur nyenyak, jalan. Dia punya kata dalam bahasa Arab tu nama itu artinya Tidur. Nama tak menunjukkan tidur nyenyak atau tak nyenyak. Nama tidur. Yes. Punggung nyenyak kata nyenyak, tak kira punggung. Yes. Al-Hadis mazhab Hanbali dan lain katakan isu dia adalah nyenyak tak nyenyak. Tapi punggung itu mazhab Syafi'i. Okey, Allahu a'lam bissawab. Kita cerita baca je untuk kita tahu hukumnya kan. Adapun tuan-tuan nak pilih pendapat yang mana, kalau tuan nak ambil pendapat Syafi'i, ambil pendapat Syafi'i. Kalau rasa mana dah tidur tegak daripada pukul 12 malam sampai siang macam ni je, tegak je macam tu, dia rasa memang tak pernah berubah, pagi besok bangun sembahyanglah. Okey. dalam masjid dia tak nakalkan orang banyak hidang dekat Masjidil Haram tu. Dia terus dia tidur baring dia bangun dia terus. Ya, mungkin bagi dia rasa tak batal. Dia rasa tak nyenyak lagi. Tidur dalam masjid tak nyenyak. Dan daripada Anas juga, beliau berkata dahulunya para sahabat Rasulullah SAW tertidur, kemudian bersolat dan mereka tidak berwuduk semula. Ini masalah yang kita bincangkan. Ini insya-Allah Ustaz Ali akan detailkan lagi lah. Bab seterusnya, bab apabila menjilat anjing, bila anjing menjilat pada bekas. Ini bahasa Arab kan dia mulakan dengan verb baru dengan dia punya pembuat dia. Jadi bab menjilat anjing, bukan kita jilat anjing tu. Menjilat anjing pada bekas. Bukan, anjing menjilat pada bekas. Ditumpahkan air berkenaan, dibasuh bekas sebanyak 7 kali. Bahasa Arab dulu. Bab idza walagal kalbu fil ina
أريق الماء وغسل الإناء 7 مرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وفي لفظ آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ulahunna bitturab. Maksud dia, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing menjilat pada bekas seseorang kamu, maka hendaklah dia menumpahkannya, dan kemudian hendaklah dia membasuh 7 kali. Dan dalam lafaz lain, penyucian bekas seorang kamu apabila menjilat padanya anjing, itu bila anjing menjilat pada bekas tersebut, bahawa dia membasuhnya 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Hadis berkenaan dengan anjing. Kan kita kata kena samak-samak. Inilah dalil dia. Kan? Baru tahu inilah dalilnya. Sebelum ni belajar kat sekolah kan, bila anjing jilat kena basuh 7 kali, sekali dengan tanah. Kita belajar dulu tak ada dalil. Memanglah, sebab itu untuk anak-anak sekolah. Kita ni kena ngajikan dalil lah, supaya kita ada keyakinan yang pasti. Lalu hadis ni ada banyak perbincangan. Yang pertama, adakah anjing itu najis? Jadi perbincangan anjing najis ni perbincangan yang sangat panjang. Ada yang kata anjing ni tak najis langsung. Ini pendapat mazhab Maliki. Dia kata yang jilat itu kena basuh sekadar ta'abudi saja, sekadar satu bentuk penyembahan kepada Allah saja, bukan sebab anjing tu najis. Sebab alasan dia anjing bukan najis, sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ma'idah, iaitu halal daging kamu, iaitu bila kamu lepaskan anjing kamu yang telah dilatih. Kan? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bila ditanya kepada kamu, wahai Muhammad, apakah daging yang halal bagi kita untuk kami makan? Maka katakanlah kepada mereka, qul uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan kamu semua daging-daging yang baik, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan binatang-binatang buruan yang kamu telah melatihnya, mukallibin, yang kamu telah latih, tu'allimunahunna, yang kamu telah ajar binatang-binatang tersebut, mimma 'allamakumullah, daripada apa yang Allah telah ajar kamu, fakulu mimma amsakna 'alaikum, dan makanlah apa yang binatang itu telah tangkapkan untuk kamu, wadhkur ismallahi 'alaihi, dan bila lepaskan anjing tu baca bismillah. Jadi bila anjing tu kejar, kita baca bismillah, pergi ambil arnab tu. Anjing tu kejar, pap, dia tangkap arnab tu. Kemudian dia tak makan. Kalau dia makan, tak boleh makan daging tu. Kalau dia makan, tak boleh makan. Mana dah jadi bangkai. Dia tak makan, dia mati dah. Dia bawa kecil-kecil bawa anjing kat situ. Kemudian dia bawa arnab tu dah mati. Kalau hidup lagi, kita kena sembelih. Sekarang ni dia hidup lagi. Dan Allah Ta'ala kata, dan Nabi kata tak payah basuh pun. Tak payah basuh pun daging tu. Makan. Allah Ta'ala kata, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Jadi kalau anjing itu najis, kenapa Allah Ta'ala suruh makan? Ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki kata tak, dia tak najis langsung. Arahan yang Nabi suruh basuh ni adalah arahan ta'abudian saja, sekadar penyembahan kepada Allah, ibadah yang bersifat ta'abudi. Tahu tak ibadah ta'abudi apa dia? Ta'abudi maksudnya kita tak tahu sebab apa. Kenapa kita tawaf 7 kali? Ta'abudian. Ya? Kenapa tawaf 7 kali? Tak boleh kata sebab sperma kita bila dia sampai kat ovum tu, sebelum dia masuk sperma sebelum masuk ovum, dia pusing 7 kali dulu. Ini tarekat punya tafsiran. So apa tawaf kena pusing 7 kali? Ada sebagai ajaran sesat, saya pernah jumpa, dia kata kenapa tawaf 7 kali? Sebab sperma tu sebelum masuk ke ovum tu, dia pusing dulu 7 kali. Baru dia masuk, masuk, seekor masuk. Doktor, tak betul doktor kan? Confirm tak betul lah. Doktor perubatan ni, UM. Okey? Barakallahu fikum. Ni tak betul. Masa bila pula sekarang dah ada kamera, boleh nampak mana ada ovum tu pusing 7 kali. Barakallahu fikum. Jadi tak betul. Kita 7 kali sebab ta'abudian. Ta'abudi maksudnya kita buat sebab Allah Ta'ala suruh buat. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isyak 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Bagi subuh dah waktu kita paling segar, bagi 4 rakaat. Zuhur kita dah penat tengah hari kerja, patutnya bagi 2 cukup lah.
Nampak? Tapi ta'abbudiyan sebagai bentuk penyembahan kepada Allah, maka kita buat juga dengan bilangan rakaat yang telah ditetapkan. Begitu juga dalam masalah anjing ni, mazhab Maliki kata basuh anjing ini ta'abbudiyan semata-mata sebab bagi mereka anjing tu tak najis. Dalam mazhab lain pula dia kata anjing ni najis, dia air liur saja najis, luar tak najis. Jadi kalau pegang macam tu tak kisah, tapi air liur dia najis. Sebab itulah touch the dog tu apa kecoh-kecoh sangat nak pegang anjing. Kalau bagi mereka kecoh sangat touch the dog apa benda kecoh. Kita kata nak pegang anjing, biarlah dia pegang anjing. Cuma dalam mazhab Syafi'i, anjing tu najis seluruh badan dia. Air liur dia najis, bulu dia najis, bahkan keturunan dia pun najis. Anjing tiba-tiba kahwin dengan serigala, jadi anak dia tu galanjing tu, atau seri anjing, serigala campur anjing, serinjing, tak kisahlah. Orang Melayu kan suka campur nama lu kan. Arsyad dengan Zainab, jadi Arnab. Okay. Contohnya campur-campur. Anjing campur serigala. Anak tu pun dalam mazhab Syafi'i najis. Najis, semua najis. Nabi kata iza walagal qalb, bila anjing jilat. Sedangkan zaman Nabi anjing lalu masjid, masuk keluar masjid, keluar lompat-lompat apa semua, masuk keliling. Tak cerita pun bila anjing lalu depan rumah kamu basuh samak Nabi cerita pasal bila anjing jilat je. Pendapat ni kuat juga dalam mazhab. Lalu dia kata yang najis tu hanyalah air liur, badan tak najis. Ada sebahagiannya pula kata apa saja basahan-basahan yang keluar daripada ni semua najis. Apa yang keluar daripada dalam badan, air liur, kencing, berak dia najis. Adapun bulu keluar tak najis. Ini perbincangan yang panjang. Cukuplah sekarang ni. Saya tak nak kuatkan mana pendapat mana yang kuat. Syafi'i pun ada dalil dia, ini pun ada dalil. Jadi itu isu yang pertama, isu adakah anjing tu najis. Wallahu alam. Yang paling sahih sekali, masya-Allah. Tanya Ustaz Ali, yang paling kita tak perlu medical ke tak medical. Saya tak kisah perlu medical ke tak medical. Kalau Ustaz Ali suka buat medical, sebab kita bincang pasal hukum. Katakanlah medical kata memang anjing tak ada apa-apa racun langsung. Katakan telah dijumpai satu enzim, bila cocok ke anjing semua kuman-kuman tu hilang. So kita kata air liur bukan najis. Itu bukan isu dia. Isu dia lain. Itu hanyalah sebagai tambahan untuk menguatkan iman kita kepada hukum Allah. Kita kena hukum dan sampai kat kita, kita beriman macam mana, kita tahu Allah Ta'ala meletakkan hukum lil maslahatin nas. Allah Ta'ala meletakkan satu hukum untuk kebaikan manusia. Sama ada kita tahu hikmahnya atau tak tahu hikmahnya. Faham tak? Ya, situ kaedah dia. Apa yang paling kuat sekali, wallahu alam bisawab. Saya bagi yang kecil, saya kecilkan skop dua pendapat yang kuat, iaitu seluruh badannya najis dan juga hanya air liur je najis. Ada yang lain pula dia detailkan lah. Dia kata macam ni, anjing ni yang kena basuh dia najis, seluruhnya najis, tapi yang basuh 7 kali hanyalah air liur je. Kalau terpegang atas badan dia najis juga, tapi bukan basuh 7 kali. Itu isu yang lain pula. Sebab tu kalau kita buka fiqh sunnah, buku ensiklopedia fiqh sunnah yang diajar oleh Ustaz Idris pada hari Ahad, bab anjing ni pening kepala, banyak sangat pendapat. Bab anjing pendapat. Jadi kita kata nak pendapat yang mudah. Kita orang awam ni bukan nak jadi mufti, nak tahu detail ni. Senang cerita, anjing najis lah, habis cerita. Anjing tu najis. Yes, najis. Sebab kalau bukan air liur tu keluar daripada dalam badan, badan keluar ni peluh-peluh semua keluar kat sini juga, daripada satu badan. Ini najis lah semua. Kalau air liur najis, apatah lagi yang lebih daripada air liur. Nampak tak? Kalau air liur benda yang kecil tu pun najis, apatah lagi berak, kencing dia, bulu dia, daging dia. Daging ada darah, darah lagi besar daripada air liur. Itu mazhab Syafi'i punya hujjah, macam Abang Syazwan sebut tadi. Betul tak? Itu mazhab Syafi'i punya hujjah. Barakallahu fikum. Faham tak? Sudah mudah. Okey, yang kedua pula, bila anjing tu dah jilat, bernajis tak? Kalau anjing najis maka jadi
najis. Sebab itulah Nabi suruh buang air tu, fa'ahriquhu, tumpahkannya. Sebab kalau bukan najis, Nabi takkan suruh buang air tu. Membazir. Sebab Nabi SAW, Nabi SAW salat, Nabi larang daripada qila wal qal wa kathratus su'al wa idha'atil mal. Nabi melarang kita daripada 3 benda, iaitu banyak qila wal qal. Qila wal qal maksudnya apa? Iaitu suka orang kata. Nabi tak suka tu. Nabi tak suka qil wal qal. Ada orang kata, cakap dengan pasti. Kalau tak pasti, jangan cerita. Ini masa Facebook ada masalah ni sekarang. Dunia Facebook ada masalah ni. Orang sebarkan cerita tak tahu. Hatta di surat khabar sekalipun. Hatta pun daripada surat khabar. Allah Ta'ala kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil mu'minin. So, orang yang suka menyebarkan fahishah, benda yang tak pasti, kejahatan pada orang mukmin, Allah Ta'ala akan mengazabnya dengan azaban aliman. Allah Ta'ala azab dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Surah Nur ayat 19. Allah Ta'ala sebut ancaman yang sangat pedih. Dan ketiga, kata-kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang suka menyebarkan fahishah dan orang yang mengucapkan fahishah tadi dan yang menyebarkannya sama, fil ismi sawa, dosa dia sama. Okey, yang kedua, Nabi larang juga daripada kathratus soal, banyak tanya pada bukan yang berfaedah. Banyak tanya pada tempat yang tidak ada faedah. Contohnya, anjing macam mana Ustaz? Anjing merah ke anjing hitam? Tak ada faedah. Macam orang kaum Yahudi dulu kan, bila suka sembelih lembu, sembelih je lah seekor lembu. Pergi tanya lembu hitam ke, lembu merah ke, lembu tua ke, lembu muda ke, kan dah susah lepas tu. Apatah lagi pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi, zaman diturunkan wahyu, kalau tanya soalan nanti banyaknya hukum turun. Misalkan hadis Nabi SAW, Nabi kata seburuk-buruk manusia adalah suatu perkara itu tidak haram, tapi disebabkan pertanyaannya dia jadi haram. Macam kelas Arab tadi, Ustaz 17 kena buat ke Ustaz? Nabi kita tanya. Saya mula-mula tak nak buat 17. Dah suruh tanya, buat je lah. Contohnya. Jadi kalau Ustaz diam, jangan tanya. Barakallahu fikum. Contoh. Yang ketiga, wa idha'atil mal. Nabi larang daripada membazirkan harta, idha'atil mal. Seperti main mercun ketika hari raya, idha'atil mal. Seperti juga buang air tak tentu pasal. Termasuklah hadis ini, Nabi larang daripada buang air. Kalaulah jilatan anjing itu tidaklah najis, maka kenapa Nabi suruh buang air tersebut? Dapatlah pendapat yang terkuat adalah najis. Tidak syak lagi, itu pendapat yang terkuat. Kedua pula, kenapa ditumpahkan air tu? Air tu banyak ke sedikit? Jadi sebagian ulama kata ini kerana airnya sedikit, tak cukup 2 kolah. Ini sebagian yang kata, antara mazhab yang mengatakan bahawa air kalau tak kurang daripada 2 kolah, kalau kena najis, air itu jadi air mutanajis. Tahu tak air mutanajis? Iaitu air yang telah dimasuki najis. Air yang telah dimasuki najis, air itu kita panggil air mutanajis. Dah dengar tak air mutanajis? Air bila najis dah masuk, katakanlah contohnya bekas air ni, anjing jilat, kecik dia jilat, air ni jadi najis tak? Tak, ni jilat dalam air ni. Sebab apa najis? Kalau anjing tu jilat dekat kolam, jadi kalau ada satu kolam swimming pool, dia ada seekor anjing datang, jilat tepi, kelikit 3 kali, dia pergi. Oh, Masya Allah, satu kolam swimming pool tak boleh mandi, air macam najis. Tukar rasa bau. Tak, kalau anjing tu jilat kat sini tak tukar juga warna, bau dan rasa. Tak berubah bau, warna dan rasa. Kata anjing jilat sekali je. Sikit je, ujung lidah je, ketik tu. Kita segah dia ke, dia sempat keluar dia. Tu dia lagi. Anjing tu. Air ni najis tak air tu? Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau air tu tak cukup 2 kolah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini 2 kolah, mana sampai 2 kolah ni? Kolah tu besar, 2 kolah 200 liter. 200 liter.
Satu kolah. Satu labu air, bukan labu air, bukan labu sayung orang Melayu buat tu. Labu air Arab Sau tu. Qilalul Hajar tu. Dia tahu masalah kolah tu. 200 liter air. Kalau Syafi'i tak salah saya 200 liter air baru 2 kolah. Jadi kalau anjing jilat atau dalam bekal ni kelekek sekali, jadi air tu kena buang tak? Air kena buang lah. Air tu, hadis ni lah dipakai oleh mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa kalau tak cukup 2 kolah kena buang. Sebab anjing tu jilat pada bekas kecil lah. Jadi kena buang. Ada mazhab lain kata tak. Yang Nabi buang tu sebab apa? Sebab dah berubah bau dan rasanya. Sebab dalam mazhab lain dia kata selagi tak berubah bau, warna dan rasa, maka air itu tetap juga bersih. Dan itulah pendapat yang terkuat. Jadi hadis nak faham macam mana? Iaitu dijilat sampai berubah bau. Liur anjing tu melekat kat situ sampai berubah baunya. Sebab tu Nabi suruh buang. Faham ke? Macam confused je. Confused ke faham? Anjing jilat mana ada bau? Mana tahu liur dia busuk. Anjing tak tahu. Saya tak pernah kena jilat dengan anjing lagi. Kucing jilat bau. Air liur kucing bukan main bau lagi. Kucing tu masuk mulut dia main kan. Tu bau. Busuk. Tu kucing. Betul? Tak tahu lah kalau kucing gosok gigi kan, Wallahualam lah. Kalau dia jaga kucing ni betul-betul dia gosok gigi kucing tu kan. Tapi air liur kucing bau. Saya rasa anjing bau. Confirm bau. Saya tak tahulah kalau siapa yang ada belah-belah anjing kena jilat dengan anjing kat muka kan. Anjing kan suka jilat, suka bidu tu, jilat tu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Dan dinumpah. Kemudian dia basuhnya 7 kali. Ini point kita kena basuh 7 kali. Sab'a marrat, sab'a mirar, 7 kali. Dan dalam hadis kata ulahunna biturab. Yang pertamanya dengan tanah. Dalam hadis lain pula ihdahunna biturab. Salah satunya daripada tanah. Ada pula kata akhiruhunna biturab. Akhirnya dengan tanah. Dan akhir dengan tanah tu tak sahih hadisnya. Ada tak kuat hadisnya. Adapun yang pertama sahih, hadis sahih Muslim. Dan tengah-tengah juga ada hadis lain yang kata tengah-tengah boleh dengan tanah. Maksudnya dengan salah satu tu dengan air tanah. Dan semestinya bukan terakhir. Takkan adalah sekali dengan air tanah. Bertanah-tanah lah kita punya badan. Betul tak? Wallahu a'lam bissawab. Yes? Tak ada. Jadi kita basuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Air tanah ni pula isu juga. Tanah macam mana? Ada yang kata kena tanah, bawah tanah liat tu. Itu susah nak cari. Tak, kita kata tanah. Bila tanah turab. Tanah macam mana? Ambil tanah dalam pasu bunga ke, dalam apa ke, letak sampurna bekas, bancu, tuang, boom, sekali gosok, ambil air 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah selesai. Saya nak habis kelas lagi 3 minit je, betul cakap cepat. Jangan basuh 3 kali. Dengan air tanah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun salah satu, basuh 3, tengah-tengah tanah 3 lagi. Sabun taharah tak boleh tak? Sabun taharah Allah Ta'ala dah bagi mudah, pergi juga sedik sabun taharah. Buat apa? Ambil tanah tu dah paling mudah dalam dunia dah. Nak jadi juga sabun taharah. Macam mana? Ustaz, kalau kena jilat dalam kapal terbang, ada anjing masuk, dia anjing boleh masuk ke ruang? Tak boleh. Katakanlah ada anjing jilat, nak sembahyang, tak boleh sembahyang, maka kita ambil wuduk macam biasa, basuh sekadar mana yang kita mampu, kemudian solat. Dah. Ittaqullah mastata'tum. Jadi satu kes masa saya main golf lah. Bola tu pergi dekat kawasan lubang tu. Anjing datang, dia gonggong, lepas tu dia gonggong dia terlepas lah. Satu pagi. Air tak ada. So bola tu kawan saya, dia ambil, dia gosok pada tanah lah. Air tu, sebab air tak ada, pagi tu kan rumput tu banyak embun kan, so dia golek atas air, atas boleh tak? Ni kalau benda atas tanah ni semua, kasut ke apa, tak payah sama. Apa yang kita lalu lepas tu tanah dan kita gesek-gesek tu dah menyucikannya. Macam kasut, Tak perlu air lah. tak perlu. Macam kasut, tayar banyak tiap anjing lah kita lalu tayar kita. Ada ke kita samak tayar? Mana ada orang samak tayar? Nabi kata apa yang lalu selepas ni tu dah menyucikannya. Mesti hadis Nabi SAW berkenaan dengan perempuan yang kainnya panjang. Kainnya panjang. Kata Rasulullah, kain panjang ni macam mana?
Rasulullah pun kata kena najis apa semua. Nabi kata apa yang dia lalu selepas itu menyucikannya. Dah habis cerita. Jadi bola tu hang pukul banyak-banyak kali, pukul. Lepas tu dah lama insya-Allah boleh pakai. Kecuali yang nampak tahi seketui terlekat dekat bola tu, kita nak pegang, barulah kita basuh. Banyak kita pukul habis dah lama bersucilah. Islam ni agama yang mudah, tak menyusahkan. Yang kedua, dia tidak jangan pakai mazhab mana tahu. Saya banyak kali kalau saya ngajar fiqh, saya kata jangan pakai mazhab mana tahu. Contohnya, asal pakai slipper pergi toilet ni? Mana tahu ada air kencing. Nampak tak air kencing? Tak ada. Mana tahu. Mana tahu ni bahaya. Asal sembahyang sejadah, tak ada sejadah, tak ada sembahyang. Mana tahu ada budak tengah jalan-jalan kencing. Mazhab mana tahu ni mazhab was-was. Dia masuk rumah, dulu ada orang beli anjing kat rumah tu. Satu rumah, ustaz, saya kena samak rumah saya ke? Saya kata kalau nampak anjing bertempik dekat dinding, maulah samak rumah. Kalau tak nampak, tak ada benda, bersih je, tak payah samak. Ada nak samak sampai atas ni, ada anjing tu pergi lompat sampai sana. La haula wala quwwata illa billah. Tak perlu samak. Melainkan kalau kita nampak betul-betul ada kesan anjing kat situ, barulah kita kata Nabi, kata kaedah fiqhnya ad-darar la yuzal bisyaq. Maknanya kita tak yakin, al-yakin la yazul bisyaq. Al-yakin la yazulu bisyaq. Benda yakin tak boleh tolak dengan syak. Maksudnya nampak tak ada najis, yakin tak ada najis, tapi mana tahu tu syak kan. Yakin tak boleh ditolak dengan syak. Kita kena ambil yakin. Kita kena pegang benda yakin, bukan pegang kepada syak. Tapi kalau confirm ada tak anjing, katalah confirm memang anjing dah kencing kat situ. Lepas tu datang, dah basuh ke belum, dah kering. Dah basuh ke belum, dah basuh ke belum. Sekarang yang yakin apa? Yakin kencing yang dah kering. Yang syaknya dah basuh ke belum, dah basuh ke belum. Jadi kita pegang ke mana? Pegang yakin. Yakin apa dia? Kencing tu ada lagi, maka basuhlah. Itu kaedah dia. Al-yakin la yazulu bisyakk, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahil alamin. Kita was-was berapa rakaat tu, kita tambah tu yakin. Sebab tu kalau was-was rakaat ada dua. Kita bina atas keyakinan atau kita bina atas yang mana yang kurang. Kalau kita tak tahu mana yakin, 3 ke 4, 3 ke 4, Nabi suruh ambil yang kurang. Dan kita kena sujud lepas salam. Kalau kita 3 ke 4, tapi kita yakin 4, kita ambil 4 lagi kuat pada 3, maka kita sujud sawi sebelum salam. Habis Nabi SAW macam tu. Sebab sujud sawi sebelum salam ni 2 je. Yakin yang pasti, yakin yang ada pilihan yang satu. Yang satu lagi sebab meninggalkan sunat abad seperti kunut dan lain-lain, tahiyat awal dan lain-lain. Mazhab Syafi'i. Allah alam besar. Tanah tu tak kira sangat sikit pun tak apa. Tanah yang menyebabkan kita panggil tu air tanah. Kalau bukan tu besar, air sikit menyanyinya, nampak kita baca kencang pun nampak air jernih lagi. Itu bukan air tanah. Maksud kita air yang dah bercampur tanah. Betul. Macam sampai dah kacau. Khalas. Tak payah. Tak cukup pekat lagi ni. Tak payah. Kadar kebekatan tak adalah hadis Nabi SAW. Tak ada nisbah dia dengan tanah. Cukup ambil tanah yang mana boleh kita sapulah. Sapu. Kalau tak lagi kata letak, ambil air tanah sikit, tambah air sikit, sukur dengan turab. Okey. Wallahu a'lam. Bekas yang kita guna bukan bekas yang dia sebenarnya yang dia spesifik bekas kat dia. Kalau bekas dia, kalau kita pakai bekas anjing tu lain lah. Tak kita pegang kita jilat tapi Kalau kita terpegang tempat najis tu, kita yakin bernajis, tangan kita kena basuh juga. Okey. Ustaz sikit pasal solat tu, yang tambah rakaat tu kan, boleh tak kalau lepas semayang, dah semayang, lepas tu adik saya macam lupa lah rakaat tadi, macam dah bising-bising gelak-gelak, lepas tu kita sambung je lagi satu rakaat. Dah sambung gelak-gelak tak ada lah. Gelak-gelak semayang balik. Dia kalau yang boleh sambung balik, kalau lepas semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau orang tu aku mau semayang 3 rakaat lah. Ya ke? Ya, confirm. Kita masuk sekali.
Tapi kau masa rakaat ketiga kau ni betul confirm. Lepas tu dia terus bangun, Allahu Akbar, terus sambung satu rakaat saja, kemudian sujud sahwi lepas salam. Tapi kau dah sembang gelak-gelak kawan-kawan apa semua, sembahyang balik. Rakaat je lah. Kita ke ini. Okey, kalau ragu-ragu, dia kata betul ke tiga, betul ke empat, dah biarkan. Semoga Allah Taala mengampuni. Jangan kalau kita biasakan tiga ke empat tu sembahyang balik, lama-lama penyakit was-was akan datang. Itu lagi bahaya. Syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.